Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berangkat ke Ventin, Republik Demokratik Rakyat Lao bagi keberangkatan negara yang berlangsung pada 3 hingga 4 Oktober 2023. Keberangkatan negara Kebahagiaan Maha Mulia itu atas undangan daripada Tuan Yang Terutama Tong Lun Si Sulit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara sejak terjalinnya hubungan berkenaan pada 27 Julai 1993. Berangkat mengiringi Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat dihengar penerbangan Kebahagiaan Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Kshatriya, Penasihat Khas Kebahagiaan Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Ventin, Republik Demokratik Rakyat Lao bagi keberangkatan negara. Keberangkatan tiba Kebahagiaan Maha Mulia di lapangan terbang antarabangsa Wate Ventin dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Salom Seko Masid, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri selaku Menteri Pengiring, Puan Yang Terutama Kamine Paulsena, Head of the President's Office, His Excellency Atspang Tong Sifandon, Mayor of Ventin Capital, dan Puan Yang Terutama Seng Davan Wongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Lao ke negara Brunei Darussalam. Juga berjunjung keberangkatan tiba baginda Yang Berhormat Datuk Seri Setia Abang Haji Erwan bin Pehin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Haji Roslan bin Haji Yaakob, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Rakyat Lao. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Yoon Suk Yeol, Presiden Republik Korea, Kerajaan dan Rakyat Republik Korea sempena dengan National Foundation Day negara tersebut. Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin
Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Federal President Republik Persekutuan Jerman. Tuan Yang Terutama Olaf Scholz, Chancellor Republik Persekutuan Jerman, Kerajaan dan Rakyat Republik Persekutuan Jerman sempena dengan The Day of German Unity. Usul yang dirangka oleh Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kepada para pemimpin APEC menerusi tema Pelan Kerja Ekuiti Kelestarian Peluang antara yang terkandung dalam buku laporan APEC. Buku laporan tersebut diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua, oleh Dayang Nik Hafimi Abdul Hadi, Pengarah Eksekutif LVK Group of Companies. APEC mengenal pasti tindakan konkret yang akan memajukan ekuiti dengan memudahkan kumpulan yang mempunyai potensi ekonomi yang belum diterokai, termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana, wanita dan usahawan orang asli untuk terlibat dalam perdagangan. Usul tersebut akan dibincangkan semasa dialog tahunan APEC pada bulan November nanti di San Francisco. Pelbagai pihak terus menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara-acara keagamaan. Jabatan Mufti Kerajaan mengadakan majlis ceramah khas Irsyad Hukum di Jabatan Mufti Kerajaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Majlis merupakan salah satu usaha Jabatan Mufti Kerajaan bagi menghidupkan projek memasyarakatkan fatwa. Majlis juga diungkayahkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Hadir Awang Salminan bin Haji Borod, Setia Usaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengisian majlis ceramah khas bertemakan Sunnah Dihayati Hidup Diberkati yang menyentuh mengenai amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara, Pusat Kanser Brunei TBCC Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC menganjurkan forum bertajuk Perbincangan untuk Memperkasa Wanita mengenai kanser dalam kalangan wanita, masa untuk bertindak. Acara merupakan sebahagian dari misi TBCC untuk menyediakan pengetahuan, memberi inspirasi perbincangan tentang pencegahan, menggalakkan wanita menjalani pemeriksaan rutin dan menyokong mereka yang berdepan cabaran diagnosis dan rawatan. Forum diadakan di Kompleks Sukan Jerudong. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kawangan dan Ekonomi Fiskal selaku Timbalan Pengerusi PJSC. Terdahulu Datin Dr. Hajah Nur Aslinah binti Haji Ramli, Ketua Perkhidmatan Pengesanan Awal dan Pencegahan Kanser, dalam ucapan alu-aluannya antara lain menekankan pengesanan dan kesedaran awal sangat penting dalam usaha memerangi bukan hanya kanser payudara tetapi semua jenis kanser. Forum dihadiri oleh 150 orang, terdiri daripada para pegawai kerajaan, wakil-wakil dari pertubuhan bukan kerajaan, syarikat korporat dan guru-guru dari beberapa buah institusi di daerah Brunei dan Muara. Kaji selidik status kesihatan dan pemakanan kebangsaan kali ketiga antara usaha Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan gambaran penuh tren penyakit tidak berjangkit serta faktor risiko berkaitan dan status kesihatan dan pemakanan penduduk termasuk dalam kalangan kanak-kanak dan para wanita. Bengkel mengenainya diadakan kemarin di salah sebuah hotel di Bribi. Hadir Dayang Nur Samsiah binti Haji Muhammad Hussein, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan,
Kaji selidik tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD. Melalui kaji selidik tersebut, ia juga dapat membantu Kementerian Kesihatan untuk menilai status kemajuan dalam mencapai sasaran dan maklumat berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan di peringkat negara, serantau dan global. Dalam kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan pada 2020, mendedahkan majoriti makanan dan minuman yang diiklankan kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam adalah tidak sihat. Trend tersebut membimbangkan kerana hasil daripada program saringan kesihatan murid sekolah oleh Perkhidmatan Kesihatan Sekolah menunjukkan 25.9% murid tahun 1, 4 dan 6 mengalami berat badan berlebihan. Tinjauan juga mendapati media sosial merupakan platform paling popular digunakan untuk pengiklanan makanan dan minuman di negara ini. Justru Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan 22 pempengaruh media sosial tempatan untuk memberi taklimat dan bimbingan dalam pelbagai aspek kod pemasaran makanan dan minuman yang bertanggungjawab kepada kanak-kanak. Dengan sesi seumpamanya, pempengaruh media sosial tempatan akan lebih memahami peranan mereka ke arah mewujudkan persekitaran makanan yang lebih sihat. Negara Brunei Darussalam memasuki tempoh peralihan monsun yang pada lazimnya negara akan mengalami keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan hujan berasingan di kawasan pesisiran sekitar waktu tengah hari. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga hujung bulan November. Jabatan Kerja Cuaca dalam siaran medianya memaklumkan keadaan cuaca yang lebih panas dan kering berpotensi berlaku semasa kemuncak fenomena El Nino yang dijangka berlaku menjelang hujung tahun ini hingga awal tahun depan. Cuaca panas melampau atau dikenali sebagai kejadian gelombang haba juga cenderung berlaku. Beralih ke sukan, beberapa orang pelajar berpeluang untuk mengikuti program tajaan syarikat Total Energies ke Perancis. Petang kemarin diadakan majlis penandatanganan tajaan rakan kongsi bagi projek bertindak belia dan penyampaian penghargaan kepada pelajar-pelajar yang terpilih bagi kejohanan rugby Piala Dunia Perancis. Majlis berlangsung di Tarindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Yang Terutama Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara ini. 12 orang pelajar daripada Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei, Politeknik Brunei, Sekolah Sukan, Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali dan Sekolah Antarabangsa Jerudong terpilih menyertai program berkenaan dengan sokongan Kesatuan Rugby Brunei Darussalam. Program antara lain bertujuan untuk mendedahkan para pelajar dengan budaya luar negara. Para pelajar akan bertolak pada 5 Oktober ini. Enam ahli kontingen negara Brunei Darussalam kemarin bertolak meninggalkan negara bagi menyertai kejohanan Sukan Asia ke-19 Hangzhou, China. Kejohanan diadakan hingga 8 Oktober 2023. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, pemangku setia usaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen atlet karate termasuk jurulatih karate kumite dan jurulatih karate kata.